Hai viewers, selamat sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan tentang pengalaman latihan industri saya bagi tahun Disember 2020. Sebelum saya bermulakan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nisha Ana Perempuan Ganesan dan nombor matrik saya 23DBS18F1026 dan kursus saya Diploma dalam Sistem Maklumat Perniagaan dari Politeknik Nilai. Sebelum kita bermulakan, jom kita tengok kandungan-kandungan saya ingin membentangkan. Antaranya, poin yang satu, pengenalan Yayasan Pendidikan Bumiputra. Yang kedua, artikel dan statistik. Yang ketiga, ringkasan mingguan. Yang keempat, laporan teknikal. Yang kelima, cadangan dan kesimpulan. Slide ini menunjukkan nama company itu iaitu Yayasan Pendidikan Bumiputra dan menunjukkan logo company tersebut. Nama pegawai yang menilai saya di company itu adalah Encik Muhammad Farshid bin Muhammad Nur dan dia punya jawatan sebagai pengarah pemasaran dan dia mempunyai pengalaman selama 5. Slide ini menunjukkan pengenalan dan latar belakang Yayasan Pendidikan Bumiputra. Yayasan Pendidikan Bumiputra telah ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016 sebagai sebuah syarikat berhad menurut jaminan. Tujuan penubuhan Yayasan Pendidikan Bumiputra adalah untuk membantu kerajaan menghasilkan modal insan yang kompetitif, berdaya saing, keterampilan dari intelektual dan rohani, khasnya kepada mereka yang kurang berkemampuan tetapi berpotensi. Selain itu, Yayasan Pendidikan Bumiputra komited dalam membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan pengajaran bagi sekolah-sekolah agama tahfiz dan membangunkan masjid-masjid yang memerlukan bantuan bagi menaikkan martabat agama Islam. Selepas ini, kita akan tengok tentang visi dan misi company ini. Antaranya, visi company ini adalah menjadi pusat pembangunan kecemerlangan bagi melahirkan insan yang menguasai bidang pendidikan, keagamaan dan sosial. Misi company ini adalah menjalin usaha sama dengan pihak yang berkepentingan dalam mencapai agenda Bumiputra. Yang kedua, menyediakan peluang penajaan kepada Bumiputra yang berkelayakan. Yang ketiga, memupuk dan membantu Bumiputra ke arah potensi tertinggi. Selepas itu, slide ini menunjukkan bahawa Yayasan Pendidikan Bumiputra bekerjasama dengan 3 universiti am dan 1 universiti swasta iaitu Universiti Malaya, Universiti Mara Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan UIC iaitu Unified International College. Dan juga slide-slide ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang ada pernah graduate dari Universiti Awam dengan tajaan Yayasan Pendidikan Bumiputra. Dan ini adalah contoh-contoh saja dari Universiti Awam tersebut. Seterusnya, slide ini menunjukkan bahawa artikel dan statistik pelajar-pelajar yang menganggur. Gambar-gambar ini menunjukkan bahawa jumlah SPM 2019 sebanyak 4,16,416 orang pelajar yang telah menduduki peperiksaan SPM. Tetapi 1,09,617 pelajar yang layak ke Universiti Awam atau IPTA. Dan juga, slide ini menunjukkan bahawa 57% pelajar gagal mendapat UPU. Untuk menangani masalah ini, Yayasan Pendidikan Bumiputra bagi peluang kepada pelajar-pelajar yang ingin menceburi dalam bidang yang dia berminati dengan tajaan dari Yayasan Pendidikan Bumiputra. Lepas ini, kita akan tengok tentang bidang dan tugas sebagai seorang staf dalam company ini. Antaranya, memberi jemputan program dan berbincang dengan penjaga pelajar. Yang kedua, membuat khidmat nasihat berkenalan bantuan Yayasan Pendidikan Bumiputra. Yang ketiga, mencari pelajar lepasan SPM untuk hadir taklimat secara atas talian. Yang keempat, terlibat dalam aktiviti ebahan dan komunikasi berkenaan maklumat. Slide ini menunjukkan ringkasan mingguan saya di company ini selama 4 bulan. Antaranya,
Ketahui cara mengumpulkan data dari banyak jenis sekolah dan membuat halaman arahan. Yang kedua, ketahui mengenai alat dalam Microsoft Excel, sistem, dokumentasi dan filing. Yang ketiga, mempunyai taklimat ringkas mengenai peraturan dan undang-undang syarikat. Yang keempat, ketahui kemahiran baru yang berguna dalam pengajian dan di tempat kerja. Yang kelima, ketahui bagaimana memenuhi keperluan pelanggan dan menarik pelanggan sebagai pelanggan biasa. Yang terakhir, ketahui cara membuat poster dan melakukan pemasaran secara digital. Saya ingin menerangkan tentang laporan teknikal saya di company ini yang terutamanya 4 poin, iaitu iklan-iklan, Microsoft Office, pengurusan dokumen, yang keempat, telemarketing, yang itu tele pemasaran. Slide ini menunjukkan bahawa skop kerja saya ataupun tanggungjawab saya sebagai seorang pelajar intern di company ini. Antaranya, saya harus membuat poster setiap 3 kali sehari dan harus posting di halaman Facebook setiap 3 jam sekali. Yang kedua, penyortiran data, iaitu data sorting. Data sorting adalah proses utama di syarikat ini untuk menentukan perincian pelajar mengikut data. Yang ketiga, kita harus menguruskan fail yang diberikan oleh Jabatan Pentadbiran, iaitu Head of Department, dan menyiapkan dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada mereka. Yang keempat, kami telah menghuraikan perincian program khusus dan tempat serta tambahan di PowerPoint bagi untuk staf-staf yang baru masuk ke company kita. Dalam slide ini, saya ada bagi cadangan dan pendapat saya sebagai seorang pelajar intern di company ini. Antara cadangan saya adalah, saya ingin mencadangkan atas Dan ini adalah slide yang terakhir saya, iaitu kesimpulan, iaitu dari latihan industri secara tidak langsung membantu saya belajar secara bebas, mendisiplinkan diri, mempertimbang rasa ataupun sabar, percaya diri, mengambil inisiatif dan kemampuan menyelesaikan masalah. Yang kedua, pengurusan masa. Pengurusan masa yang berkesan membolehkan kita melakukan tugas dengan cekap dan memenuhi jadual kita. Yang ketiga, interaksi rakan sekerja. Kita harus saling menghormati dalam bekerja dan bekerja sama sebagai satu pasukan, bukannya bekerja sendiri. Ini kerana bekerja sama sebagai satu pasukan lebih mudah dalam mencapai sasaran, bukannya bekerja secara individu.